Assalamualaikum. Hari ini saya ingin membentangkan soalan di bawah tema 2 iaitu globalisasi ekonomi dan kerjasama serantau. Soalan 15. A. Mengapakah Malaysia menjadi negara tupuan kepada pelabur asing di Asia Tenggara? 1. Faktor fizikal, iaitu Malaysia yang mempunyai keadaan iklim dan cuaca yang stabil dapat menjamin keselamatan dan kelancaran operasi aktiviti ekonomi di Malaysia. Ini membuatkan pelabur-pelabur asing memilih untuk melabur di Malaysia supaya urus niaga mereka berjalan lancar. Kesannya, Malaysia telah menarik minat pelabur asing untuk datang ke Malaysia. 2. Bekalan buruh. Malaysia antara negara yang menjadi pilihan buruh asing khasnya dari negara jiran. Bekalan tenaga buruh ramai seperti buruh tempatan yang murah dan berkemahiran. Ini telah menyebabkan pelabur mendapat faedah kos buruh yang murah di Malaysia dan Malaysia menjadi tumpuan kepada pelabur-pelabur asing dari negara lain. Yang ketiga, kestabilan politik. Malaysia ialah negara yang aman sejahtera kerana dasar pemerintahan berjaya mewujudkan keadaan pelaburan yang sihat dan selamat. Keselamatan pelaburan terjamin dari segi risiko kerugian akibat peperangan, rusuhan kaum ataupun golakan politik seperti negara jiran yang lain. Ini menyebabkan pelabur-pelabur asing datang ke Malaysia untuk berurus niaga. Yang keempat, promosi. Malaysia telah mengadakan promosi dengan menyebarkan maklumat yang berkaitan dengan kebaikan melabur di Malaysia kepada negara luar seperti Thailand, China dan sebagainya. Hal ini telah menarik minat pelabur asing untuk melabur kerana kelancaran operasi aktiviti ekonomi di Malaysia. Yang kelima, kemudahan infrastruktur. Malaysia yang mempunyai pelbagai kemudahan infrastruktur yang lengkap seperti sistem pengangkutan yang sistematik, bekalan elektrik dan air yang berterusan serta sistem telekomunikasi yang cekap untuk memudahkan pergerakan pelabur asing berurus niaga. Ini telah menggalakkan kehadiran pelabur asing ke Malaysia untuk melabur. Yang keenam, pasaran. Malaysia yang berorientasikan ekspor dijadikan sebagai negara yang perlu bergantung kepada pasaran luar untuk memajukan sektor perindustriannya. Oleh itu, pelabur-pelabur asing melabur di Malaysia untuk meningkatkan pasaran mereka melalui pengimportan di Malaysia. Ini telah menggalakkan pelabur-pelabur asing datang ke Malaysia dan menjadikan Malaysia sebagai negara tupuan untuk melabur. Yang ketujuh, galakkan kerajaan. Kerajaan yang menyokong penuh kemasukan pelabur asing untuk memajukan dan memperkembangkan sektor industri dan perkhidmatan. Kerajaan memberi bantuan seperti pemberian tarif perintis pengecualian cukai untuk 5 tahun pertama. Kerajaan juga mendirikan banyak zon perdagangan dan perindustrian bebas bagi menarik kemasukan ramai pelabur asing. Ini menyebabkan pelabur-pelabur asing memilih Malaysia sebagai negara yang sesuai untuk melabur. Soalan B. Berdasarkan sebuah negara yang sedang membangun, bincangkan langkah-langkah yang boleh dilaksanakan bagi mengurangkan penggantungan ekonomi terhadap negara maju. 1. Negara rujukan, iaitu Malaysia. 2. Mewujudkan dasar pembangunan ekonomi. Kerajaan perlu meningkatkan kecakapan pengurusan pelbagai sektor ekonomi untuk meningkatkan pengeluaran pelbagai hasil dalam negara. Kesannya, ini akan mengurangkan kebergantungan ekonomi terhadap negara maju. Yang ketiga, mempelbagaikan ekonomi. Kerajaan perlu memajukan sektor sekunder dan tertiar untuk mengelakkan kebergantungan kepada sektor primer sahaja. Kesannya, banyak keperluan dalam negara dapat diperolehi. Yang keempat, menggalakkan pelaburan tempatan. Kerajaan perlu menggalakkan lebih banyak penglibatan pelbagai pihak seperti swasta dan awam dengan tawaran yang lebih menarik untuk mendapatkan modal di dalam negara. Contohnya, kerajaan menggalakkan perniagaan yang menggunakan bahan mentah tempatan sebagai input. Kesannya, ini dapat mengelakkan kebergantungan ekonomi terhadap negara maju. Yang kelima, penyelidikan tempatan. Kerajaan juga perlu meningkatkan kaedah penyelidikan tempatan supaya berbagai sektor pembangunan ekonomi dalam negara dapat dimajukan. Kesannya, ini dapat mengelakkan kebergantungan ekonomi terhadap negara maju yang lain. Yang keenam, perkongsian bijak dengan negara maju. Kerajaan boleh berkongsi modal dengan sesebuah negara yang maju dengan bijak iaitu di mana keuntungan pelaburan modal akan diperoleh melalui prinsip perkongsian bijak seperti kaedah pelaburan bersama ataupun kaedah pelaburan silang.
Kesannya, ini membolehkan rakyat di negara-negara jiran tersebut menikmati limpahan keuntungan pembangunan yang berlaku secara bersama. Yang ketujuh, meluaskan perdagangan. Pihak kerajaan harus memberikan peluang kepada produk negara kita menembusi pasaran negara maju dengan had yang sama rata. Ini kerana kemasukan produk negara kita ke pasaran negara maju seperti kereta nasional membolehkan pengusaha industri tempatan menikmati faedah pengukuhan rangkaian pasaran yang lebih stabil. Kesannya, Malaysia tidak perlu bergantung sepenuhnya kepada negara maju yang lain. Yang ke-8, mengukuhkan kerjasama serantau. Malaysia perlu mengukuhkan kerjasama serantau untuk mendapatkan modal asing dan pasaran barangan untuk menambahkan modal dalam negara untuk melabur dalam sektor-sektor ekonomi tempatan. Kesannya, ini dapat mengelakkan sektor-sektor ekonomi dalam negara daripada merosot.